uh, Syed ambil phone Malaysia tak? iPhone dengan iPhone je lah, iPhone dengan mic. iPhone mana? Tak ada. Oh, atas tu dekat TV. Okey, soalan Acik tadi apa dia kata? Lupa dah. Solat Jumaat tadi kan, dia macam ni sebenarnya. Masuk balik. Dah. Okey, sorry ya, kita terputus tadi. Bukan terputus, memang dah sampai masa sejam tadi dia maksimum kan. Masuk balik. Long Tiger, Aman Tiger. Okey, cerita tentang tadi apa tadi? Sallallahu alaihi Muhammad. Bluetooth mode. Bismillah. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Okey, soalan tadi cerita pasal solat Jumaat tadi kan. Mana tadi Acik? Tunggu Acik masuk. Ya. Tuhanku, ampunkanlah segala dosa. Bluetooth mode. Oh Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sedar aku milik-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagi ku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Okey, itu lagu apa? Lagu Raihan yang terbaru. Okey, cerita tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, putus tadi sebab dah memang cukup masa sejam. Okey, sejam tadi terputus lah. Memang IG kan sejam. Okey, cerita tentang tak lepas solat tadi, masjid, solat Jumaat. Dia berbeza dengan macam kita boleh buka restoran, pasar raya kan.
restoran pasaraya ni dia adalah keperluan. Kalau kok mana pun kita tetap kena pi nak cari barang makan sebagainya. Adapun solat, kalau kita tak pi masjid, kita boleh masih lagi menunaikan di rumah. Tapi kalau kedai makan pasaraya, kalau kita tak pi, memang itu makanan asas. Kita kok mana pun tetap akan keluar rumah sebab nak cari makan. Kita tak boleh hanya duduk di rumah kan, sebab barang makan tak ada. Tapi solat, kalau tak ada solat masjid, kita tetap ada solat di sebab solat di rumah. Okey, itu satu. Yang kedua, bila tindakan pihak mufti dan juga hal ehwal agama kan, Kementerian Hal Ehwal Agama memutuskan macam tu, dia macam ni, kalaulah kita pergi masjid juga, okey, pergi masjid ni dia risiko dia apa? Risiko dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangkitan ni di mana-mana risiko tu tetap berlaku, market ke, atas bas ke, masjid pun termasuk juga. Katalah akan berlaku jangkitan baru, kluster baru di semua masjid-masjid. Bila kita buka pergi masjid, solat jemaah, ada kluster baru. Sebab apa? Sebab ada je dalam kalangan rakyat Malaysia ni yang tak pergi buat saringan. Tiba-tiba dia ni pembawa. Dia tak kena COVID, tapi dia pembawa virus. Boleh faham tak? Satu yang kena. Alhamdulillah, insyaAllah. Satu yang kena. Yang kedua ialah orang yang pembawa virus. Bila dia pergi masjid, disebabkan dia orang lain terkena. Bila jemaah masjid terkena virus disebabkan percampuran dan sebagainya, tempat ambil wuduk, kolah, air kan, solat jemaah sebelah-sebelah dan sebagainya, tiba-tiba virus berlaku daripada seorang tu merebak sampai ketua imam satu jemaah kena, satu masjid. Okey, berita ni tersebar, okey, di khalayak dan juga masuk paper. Apa pendapat dan apa pandangan orang-orang bukan Islam? Dia kata apa? Tengok, dia orang ni pergi masjid pun, sembahyang pun, itu kena ke? Itu orang sembahyang pun ada kena virus ke? Boleh nampak tak? Maka itu telah memberi satu tanggapan dan pandangan yang buruk kepada masjid, kepada agama, kepada solat itu sendiri. Dia terfitnah. Agama Islam akan terfitnah. Jadi kita nak elak sebarang fitnah pada masjid, pada agama dan solat, maka kita tutup siap-siap. Maka jangan sampai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan sampai kita yang menyebabkan masjid, solat, orang baik menyebabkan virus itu terkena. Kalau kita terkena di pasaraya, terkena di secambah, terkena di kedai makan, kesan dia tidak sekuat terkena di masjid. Boleh faham tak? Terkena di masjid, kesan dia pada agama. Tapi kalau terkena virus di restoran, di pasaraya, dia tidak ada kaitan dengan agama Islam. Boleh faham tak? So kita nak jaga agama, nak protect maruah agama Islam ni, maka orang masjid tak boleh kena, maka kita tutup siap-siap. Maka itu jawapan kenapa masjid dan surau masih tidak boleh dibuka untuk solat Jumaat dan Jumaat. Jadi sekian daripada saya, Bakal Mufti Pulau Pinang. Boleh faham? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otai siut. Okey. Adinda saya dah ada. Nak sembang apa malam ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Ustaz, si suami dan isteri bersama kemudian terlelap. Oh, si suami dan isteri bersama. Oh, ni soalan panas ni. Kemudian terlelap dan sedar terlepas subuh dan tak sempat mandi junub. Macam mana dengan puasanya? Okey. Bila kita dah nama pun kan, terlepas, terlena, terlelap. Bila ayat ni, maka okay, bila ayat maka Islam memaafkan dan kita dimaafkan. Bangun tapi jangan melengahkan. Bangkit, tersedar, kita berada dalam junub, dalam hadas besar, bangkit mandi teruslah. Jangan makit-makit jaga sambung pula. Sambung round kedua memang payah, batal puasa lah. Okey, bangkit dan terus mandi, maka berpuasalah seperti biasa. Sebab kita nama pun Jangan makit-makit subuh tu sahur pula. Okey, boleh faham So jelas bangkit bila terlepas, terlena, tanpa sengaja dimaafkan, bangkit terus mandi, berpuasalah seperti biasa. Boleh? Okey, ada soalan seterusnya. Saya stay di Pulau Pinang. Aiman Tiger. Awak kenapa? Nak ajak buka puasa ke apa? Aiman Tiger ni adik-beradik Long Tiger lah. Saya di Penang, balik pulau, kawasan Durian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak apa, kita bagi ruang adik saya masuk. Assalamualaikum bang. Lah.
Lebih tak nak pakai topi tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih tak nak pakai topi tak? Oh, Sat. Oh, saya pakai ni tak dengar. Sat lah. Saya kena... Okay, Assalamualaikum. Mu ke nak jadi kena? Tak jadi kena pun. Abang sembang yang nak bagi demo dengar. Nak bagi semua hak mana dua-dua tu bagi. Oh, ya kan? Abang sembang ya. Tajuk. Okey. Jadi, sambung cerita tadi. Cerita bersama dengan isteri, dengan Wahab masuk ni cerita bab-bab dalam K ni. Kipas tutup. Tutup kipas. Ingat. Oh, dengar kan? Sat. Sini banyak nyamuk ni. Kena pasang kipas lah. Tu kena. Malam ni Sat. malam ni kita pekat-pekat dengan ceramah. Tak kita pergi buat ajar. Okey, santai-santai je. Ha. Ya. Okey, jadi persoalan tadi selesai dah. Betul kita bersama dengan isteri. Saudara Seri Muhammad. Sebab tu, okey, bila tanya soalan ni, kalau boleh, kita kena timing tu bagi cantik. Okay, minta maaf lah. Dah lalang tanya kan. Janganlah kita planning lah dengan orang rumah kita. Janganlah sampai tengah-tengah malam tu baru nak kita plan tu maksudnya orang kata apa, Saudara Seri Muhammad, supaya jangan sampai kita terbabas sampai ke subuh. Faham tak? Maksudnya jangan terlalu lewat. So kita pandai-pandai plan lah. So PM tepi dengan orang sebelah, jangan lewat sangat. So kalau ada anak-anak tu pandai-pandai lah menidurkan anak sekedar kita nak bersama. Maka jangan sampai terlarut malam sangat menyebabkan kita tahu dah lewat. Memang kita akan terlepas subuh. Betul? Kan? Benda tu kan penat. Jadi kita plan, benda tu adalah perancangan kita. Okay? So tapi kalau katalah kita bersama tu awal, contohlah kita pukul 12 ke 1, benda tu terang masih kategori awal. Tapi kita terlajak juga subuh tu, yang tu bukan lagi kerja kita lah. Tapi kalau kita sengaja pukul 3 ke 4 dan sebagainya, memang confirm dah lepas subuh. Kan? Tu kita cari pasal sama dia. So kita plan benda tu. Kita plan. Kita rancang, Allah menentukan. Okey, yang terbaiknya kita plan lah. Kita bincang. Benda boleh bincang. Kenapa nak bergaduh? Lepas tu apa hak topik Kan? semalam ni, hak topik semalam tu syok tu, apa nama hak di Aceh tu. Tetap bagi kat kawan-kawan kata. Di Aceh. Tetap bagi kat kawan-kawan saya tak. Okey. Di Aceh tu kan ada satu lagi tambahan cerita di Aceh ni, sambil nak sembang tu kan. Ada Saudara Seri Muhammad, ada seorang hamba Allah ni, dia ni Cina tau, Cina yang Buddha lah. Seminggu sebelum berlakunya tsunami, memang orang Aceh waktu tu sangat kuat dengan pergaduhan dan bergaduh suami isteri, berpecah jiran tetangga. Kalau kita ni okey lagi tahu, kita kecam mengecam, kita saman menyaman, tak puas hati, kita tak ada angkat senjata. Tapi Aceh, dia golongan puak pemisah ni, depa tak puas hati, depa tak ada kecam-kecam dah. Depa angkat senjata tu, libah-libah itu biasa. Jadi bila tu satu berlaku, maka Allah memandang bumi Aceh ni bumi yang memang aku kena ajak. Aku tak boleh ajak hampa sebab hampa main kasar, aku kena ajak dengan kasar. Dia macam anak kita lah kan. Anak kita 5 orang. Ada anak yang kita dia dah dengar dah. Ada anak yang kita kena kutih sikit. Ada anak nombor 3 dia kena pukul sikit. Ada anak nombor 4 kita jeling je, dia dah okey dah. Dia faham dah bahasa isyarat. Kan? Jadi tackle kita dengan anak mengikut situasi level anak kita. Jadi Allah tackle umat hamba dia mengikut tahap kedegilan dan tahap ketegahan dan tahap kemaksiatan kita buat. Jadi COVID ni cara Allah tegur kita sebab kita dah mungkin sampai masa dah. Kan? Dulu Allah bagi sikit-sikit je tsunami, bagi sikit-sikit, tak semua kena. Kan? Pun tak beringat juga. Aku bagi biar ala-ala. Hampa ni jenis tak makan sama ni. Hampa ni bukan jenis putih. Hampa ni jenis kena rotan tu. Boleh faham ayat tu? Jadi Aceh ni adalah cara Allah memukul dengan rotan sebab tak makan saman dengan putih, tak makan saman dengan cubit. Okey. Jadi bila puak pemisah ni di Aceh ni yang tak boleh diselamatkan sampai dah sanggup libasan pedang dan sebagainya, maka Allah menghantar satu bala ni, memang semua kena tempat yang, sebab tu orang kata apa, kenapa Aceh ni tempat pesantren sekolah agama banyak. Kan? Bukan calang-calang Aceh ni. Kalau nak kira tempat sekolah agama dengan kita, depa lagi banyak. Tapi pasal apa depa kena? Depa lagi banyak ustaz, depa banyak lagi alim ulama, kiai-kiai banyak ramai. Tapi pasal apa kena? Jawapan dia itulah jawapan. Bala kalau dia main, dia tak kenal siapa. Kan? Musibah kalau main, ayat tsunami kalau main, dia bukan boleh tengok rumah orang, dia
dia harum lah. Tak kira lah rumah orang baik ustaz-ustaz mana tu dia Tak, kenal juga. tak kira lah orang Kan? dalam tu ada orang alim kah, tak ada orang alim kah, semua kenal lah. Tak kira lah. Lepas Ha, tu, tak kira dia tak kira lah hang golok ke, dia tak hang golok ke, hang pedang Dia ke. kenal, Okey dia kan? kenal. Lepas tu hak di Malaysia ni agak-agak dah lagu mana tu. Kan abang dah cakap semalam Okey. ni kan, apa nama pasal Baik, peristiwa baik. Nabi Musa. Nabi Musa tu. Ya, Baik. yang apa? Disebabkan seseorang. Ya, disebabkan seseorang apa cerita sikit tu. Okey, baik. Okey, cerita dia bila dah Allah buat sebelum tu banyak lagi kisah kedegilan Bani Israel ni kan. Bani Israel ni kan nama umat Nabi Musa. Betul? Sebenarnya kita ni nabi-nabi ni sebenarnya ada lah ni kita musuh kita COVID. Satu lagi musuh yang orang tak perasan, yang ni lagi ketegak daripada COVID. COVID ni boleh pirang. Tapi yang kedua ni, COVID ni boleh patah balik. Kita stay at home, kita putuskan rantaian, itu boleh selesai insya-Allah. Tapi yang kedua ni, yang musuh yang paling susah nak buang adalah degil, ketegak, tak dengar kata, langgar perintah, ingkar perintah, yang ni, hak ni. Hak tu hak bahaya. Hak ni yang Nabi yang yang ni perangai kita. Kan, yang duk ketegak ni kita lah. Sebenarnya perangai sifat rakyat Malaysia ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, antara manusia yang paling ketegak di dunia. Ini orang buat kajian. Sebab tu ya berlaku kes langgar lari, mabuk dan sebagainya. Walaupun kena macam mana pun hukuman, tapi tetap berlaku juga. Sebab apa? Sebab ketegak punya umat ni, kita ni umat ketegak. Umat degil. Jadi Nabi dulu, Nabi dia ada dua musuh. Satu orang kafir. Yang kedua, umat sendiri. Hampa ni ketegak, tak support aku, hampa lawan aku. Faham tak? Musuh dalam, musuh luar. Musuh dah timur. Lah ni kita ni, apa dia? Musuh nasimu. Dan ni kita lah ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, adalah COVID ni sebenarnya sebab Allah nak bagi kita selesai musuh hak dalam ni. Musuh hak dalam ni kita lah. Kan? Jadi Nabi Allah hantar yang kata kes Nabi Musa tu 40 hari kemarau sebab Allah nak suruh settle Nabi Musa pi settle umat kamu hak masalah dalam-dalam. Kan benda dalam. Jadi lah ni kita yang hari tu yang abang sebut semalam ada dua benda yang sangat besar berlaku sebelum COVID. Satu perpecahan. Kita berkeli banyak, kita berpecah banyak, politik berpecah sampai 5-6. Okay, kata hang aku sama menyaman, bohong-membohong. Okay, sampai tak boleh nak selamat dah keadaan politik negara berpecah. Yang kedua adalah kes macam-macam lah kan. Mungkin kes yang tu lah. Nak sebut pun tak boleh sebut. Apa bukan tak boleh sebut. Tak mau lah kita mengaitkan siapa-siapa. Tapi ada orang yang disebabkan dia mencemarkan nama baik Islam kan, bertukar jantina, kes LGBT dan sebagainya. Ni musuh dalaman kita. Jadi bila dua benda ni yang berlaku zaman Nabi Musa, dua benda ni juga yang berlaku pada zaman kita. Jadi kita takut pada zaman Nabi Musa tu Allah hantar kemarau disebabkan orang tu 40 tahun bermaksiat kan. Maka kita takut Allah hantar COVID. Takut sebab siapa? Lah ni nak cari siapa tu semua pakai tak mengaku. Tapi kalau kompongnya. kita ni jahil-jahil ni kalau kita tengok dengan mata kasar ni kita nampak lah sabda tu kalau kita tengok Ya. dengan mata kasar kita ni kan. Tapi malah lah nak sebut betul. semua Malaysia tau. Betul sebab satu dia menzahirkan kan, dia tunjuk kita ni buat jahat ni banyak peringkat. Satu senyap-senyap. Satu dalam bilik seorang-seorang. Satu di ruang tamu. Satu di luar pagar. Satu depan rumah. Satu depan TV. Itu level buat jahat kita lah ni. Betul. Kan? Hak tu bukan depan TV. Kalau buat jahat dalam satu dunia. Buat jahat dalam apa dia? Hak tu satu dunia bukan dalam TV, itu dunia tengok. Satu dunia. Yang ni kita lah ni level dosa kita berada di frontliner. Betul. Boleh faham tak? Betul. Dosa kita tu kalau dosa backliner dalam bilik tak ada masalah. Allah settle kita dengan Allah je lah. Kan? Allah bagi aksiden, kita seorang je. Kita je sakit. Allah bagi sesemua, Allah bagi tercabut, hilang duit. Itu bala kita seorang sebab kita dosa kita backliner. Tapi bila dosa kita frontliner di luar rumah depan TV satu dunia, maka musibah pun takkan nak bagi aksiden. Alang-alang lah tengok kes lah kan. Tengok okey. Faham tak? Tengok kes lah gitu lah. Lepas tu ada soalan tu bang, apa dia nama ni? Acik tanya apa tu? Ya. Bak faraid. Acik. Semasa si Atuk Ustaz. hidup di Serah tu ada baca-baca lah. Semasa si Atuk hidup, bab faraid ni tak bab faraid ni tak kerti sangat. Okay, semasa si Atuk hidup diserahkan tanah kepada anak perempuan sulung. Okey.
Anak sulung tu maksudnya anak, atuk serah beranak ke cucu ni. Anak. Perempuan sulung dan adik-beradiknya tidak mahu. Okey, setelah si kakak meninggal, adik-beradiknya tuntut pada hal masa hayat kakak semua tak nak. Okey. Dia macam ni. Kita faham macam ni Harta kita Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dia ada dua. Satu hibah, wasiat, satu faraid. Okey. Faraid ni hukum yang kita tak boleh ikut suka hati kita, memang dah termaktub dalam Al-Quran. Anak lelaki sekian, anak perempuan sekian, yang tu bukan kita buat sendiri, memang Allah dah tetap mana. Okey, anak lelaki sekian, bini berapa sekian, perempuan sekian. Okey, yang ni kita follow je. Okey, yang kita boleh urus sendiri ni, yang kita boleh buat ketetapan sendiri adalah hibah dan wasiat. Okey, wasiat ni biasa kita buat, hibah ni kita bagi. Okey, hibah dan hibah ni bahasa Arab, bahasa Melajunya hadiah lah. Hadiah. Contoh kita ada rumah, ayah kata ni ayah dah tak larat ni, rasanya ayah tu takut tak ada ni. Apa panggil hantar telefon lah, abang hang telefon balik lah. Ni, ayah tak ada apa, rumah ni ayah bagi kat abang hang. Okay, itu kita panggil bukan faraid, kita panggil hibah. Hadiah ayah. Tanah ni ada lah, sikit ni ambil lah, bagilah 5 orang adik-beradik hang, ayah kata. Maka itu kita panggil hibah. Okey, lepas kita bahagi dah benda tu, tiba-tiba baki harta ayah tu duk ada lagi. Duit dan sebagainya. Yang ni lah yang nak dimasukkan kepada faraid, pecah ikut yang 1/1 bahagian yang memang Al-Quran sebut. Yang tu kita tak boleh nak kata apa, kita follow je yang Allah dah tetapkan. Yang kita boleh tetap ni ialah sebelum mati tu. Dan mati tak boleh kata apa dah. Boleh faham tak? Jadi itu saja yang saya boleh bantu. Yang lain tu saya tak pandai sangat bab faraid ni. Okey, tadi tengok balik soalan dia. Semasa si atuk hidup diserahkan kepada tanah kepada anak perempuan. Okey, anak perempuan dapat tanah. Jadi hak milik anak perempuan lah. Dan adik-beradiknya tidak mahu, betul. Setelah si kakak meninggal, adik-beradiknya tuntut pada hal masa. Okey, bila tanah tu dah beralih nama dekat anak dia, maka ini tak ada kaitan dengan Tok Wan lah. Sebab dapat kat anak kan. Anak perempuan tu. Dan ni bila adik-beradik tuntut pada masa kakak semua tak. Okey. Dia tuntut, kalau macam tu tak boleh tuntut. Sebab kalau nak tuntut, nak minta, kena minta sebelum mati. Kalau dia tuntut selepas mati, tak boleh, dia kena difaraidkan. Maksudnya memang tak boleh lah kes ni. Nak tuntut, mesti tuntut sebelum mati, wasiat hibah. Tu pun kalau pemilik tu nak bagi. Kalau dia tak mau bagi, dia kata apa mati pun, apa pandai-pandai lah faraid bedak nanti. Kalau dia sebut macam tu, maka kena ikut faraid. Pembahagian yang disetakkan dalam Al-Quran, rujuk mahkamah. Wallahualam. Itu je lah yang boleh sebut. Boleh hibah ni kena sebut sebelum mati. Hibah dengan wasiat. Kalau dah mati, kena faraid lah. Sebab hadiah lah. Okey, sila soalan. Dah mati nak pergi hadiah kena. Itulah. Hadiah tu kena, hadiah ni pula, dia kena, biasa hadiah ni sebut di mulut je. Wasiat bertulis, hadiah di mulut. Sebut macam tu lah. Ambil lah ni, ayah bagi kat hang ni, ada 10 ribu ni, ambil mereka je. Ambil lah ni, hibah aku bagi kat hang, ayah kata. Tu hibah kita ambil terus kan. Kes faraid saya terangkan aktivikan ID. Okey. Tu YB tanya. Itulah saya pun sebenarnya memang faraid. Ya, Dik. YB tanya awak tu. Apa dia? Apa hukum main faraid? Nak tambah Rolex. Faraid tu tambah. Faraid ni memang haram. Ringkas pendek haram. Nak tambah. Dia Faraid tu tambah. dia panggil apa? Bisnes mata wang ni, mata wang. Dia saham mata wang. Haram lah. Saham mata wang asing. Haram, hukum dia haram. Memang jelas hukum dia haram. Sebab dia riba, dia memang ada unsur riba. Kesimpulan dia memang haram lah forex ni. Banyak tu jenis forex. Hak satu lagi Rolex kan? Satu lagi Rolex. Rolex tak Rolex? Hak bulat kan? Hak tu. Rolex apa dia? Rolex bukan jam tangan kan? Rolex tu hak. Kenapa Rolex? Hak ada biji tu. Lepas tu dia pada pusing tu. Lepas tu jatuh nombor apa, pendetikan nombor apa tu tak lerak. Hak tu haram hak tu tahu. Yang tu pun judi kat tu. Tenung nasib. Dia macam tilik nasib lah. Tu duk kata tu apa. Jatuh dalam tenung nasib. Wa antul azlam urijat min. Semua tu kategori tilik nasib. Judi judi. Judi. Kalau forex ni jatuh dalam golongan tu juga ke kena? Betul. Tak. Forex ni dia macam berniaga duit. Dia
saham mata wang asing yang kita tak tahu di mana dia dilaburkan, sebab ada setengah tu dia laburkan tempat yang haram, tempat judi, tempat kasino, duit yang kita laburkan tu, dia labur ke tempat yang haram. Tak pasti dia punya sumber dia. Dia panggil ghurur, ketidakpastian, maka itulah yang jadi jatuh haram tu. Tu bang hak jenis apa hak duk main kat dalam TV tu haram tak? Kan kat TV ada bursa saham ke apa bala. Hak tu haram. Dia kalau saham yang didaftarkan macam dia di Malaysia ni ada 14 kot saham yang halal dan berdaftar dengan kerajaan Malaysia. Itu boleh. Oh, hak tu boleh BSKL rasanya boleh ke? Boleh. BSKL apa bala tu hak tu. Hak tu tak apa. Ya. Ha. Ya, betul. Boleh. Lagi yang pada soalan apa lagi? Sementara ustaz duduk di atas ni. Tu abang ada soalan. Seorang baby lelaki diambil anak angkat. Okey. Seorang baby lelaki diambil sat. Wah, kalau. Sat kita pin dulu. Pin mudah pin. Adik baca sat soalan tu. Ustaz, seorang baby lelaki diambil anak angkat oleh makciknya dan bukan ibu susuan. Dijaga dari bayi sehingga dewasa. Apa hukum aurat antara budak lelaki itu setelah dewasa dengan ibu angkatnya? Okey. Bapa tak ada pin ni? Okey. Kacau tidak awak? Baru nak start Okey, soalan apa tadi? Seorang bayi lelaki diambil anak angkat oleh dan bukan ibu susuan. Okey, sehingga dewasa. Okey, cantik soalan ni. Hukum anak angkat ni adalah bukan mahram ataupun ajnabi selama-lamanya lagi mana dia tak dikahwinkan dengan anak dia. Okey, jadi bila bukan mahram, dia orang asing lah. Walaupun anak angkat rapat tak mana pun, aurat kena jaga, tak boleh tengok muka, tak boleh tengok aurat, dan sentuh memang batal semayang. Walaupun tu mak angkat dah. Ya, angkat ni dia tetap bukan mahram. Dia macam orang asing. Rapat tak mana pun. Yang ni kita kena redha, yang tu kena terima. Oh tu noh. Jadi lelaki tersebut setelah dewasa dengan ibu angkatnya tak boleh pegang, tak boleh salam, tak boleh salam, tak boleh cium tangan, semua tak boleh lah. Memang tak boleh tengok aurat mak dia. Mak dia pun tak boleh tengok aurat dia. Tu macam kalau macam mak dia bagi duk susu masa kecil-kecil lu nak kau jangan tu. Yang tu susuan, yang tu cerita lain. Sebab dia kata ni bukan ibu susuan. Okey. Ibu susuan ni kita kena faham 2 tahun ke bawah, macam pengasuh kan. Mak kita hantar pengasuh. Mak pengasuh kita tu susu badan dia dengan syarat 4 ke 5 kali kenyang 2 tahun ke bawah. Memang jatuh kategori anak susuan. Bila anak susuan ni jadi macam keluarga sendiri ya. Adik-adik betul ya. So tidaklah aurat tu. Jadi tak boleh kahwin. Okey, saya cadangkan untuk kes apa angkat ni, kalau boleh lah kan, kalau kita boleh, kalau okey, dia macam mana? Angkat dia macam ni. Mak dan ayah angkat tu kena ready, kena set dalam kepala. Satu hari nanti aku tetap kena cerita dekat anak kita ni, anak angkat tu, bahawa dia angkat. Dan dia kena faham bab-bab aurat dan juga sentuhan-sentuhan tadi lah kan. Jadi mak ayah tu kena ambil tanggungjawab, kena cerita. Cerita ni waktu dia sekolah rendah lagi. Jangan tunggu dia akhir balik. Okay, sekolah rendah. Terutamanya perempuan. Sebab perempuan balik awal. Kan? Perempuan 7 tahun, 8 tahun kena cerita dah, sebab perempuan ada yang balik 9 tahun. Jangan tunggu dia balik. Sebelum balik kena cerita dah. Balik kena cerita. Okay. Selagi betul. Bila dia start balik, tak boleh salam dengan ayah angkat. Salam dosa ayah, dosa untuk dia. Dua-dua dosa. Mak tanggung dosa sekali. You know? Okay, lepas tu kalau boleh lah, boleh. Depa kata ni, ustaz. Apa je? Tapi ada ustaz yang cakap kalau kita main forex dengan ilmu jatuh harus, sebab tu dia keliru. Kau gimana? Ustaz mana pula ni? Ustaz mana cakap? Ustaz masa-masa mana kot? Tu dia. Tak. Dia kadang macam ni, bila orang sebut ada ustaz tu cakap, ada ustaz ni cakap, kadang tu kita tak dengar habis, kita dengar sekerat-sekerat. Okay, ustaz tu pun ada penjelasan dia. So setakat yang saya faham, forex mengikut mana pun sebut kata forex ni haram. Anak cucu cicit keturunan dia semua haram. Ya.
Faham yang tu senang. Mudah. Boleh. Jadi Okey. kalau gitu jadi mudah. Ya, betul. Faham lah. Ya. Jangan Pegang itu ya, pegang tu. Ya. jangan nak main lah forex tu kita tanggung bajar ke buat benang ke Ha. apa jadi mudah. Bawa kata orang London, kau sudah terbang lah. Jangan duk tebang. Jangan duk tebang. Ha. Lama tak dengar jangan duk tebang. Okey, demo suruh nyanyi deh. Lagu apa? Waalaikumsalam, Izul Hilmi. Izul Hilmi ni pemain adik ke? Ustaz esok boleh keluar rumah ke? Keluar je lah. Boleh je keluar rumah. Duduk depan rumah tak ada masalah. Tu bang dah soalan tu. Ustaz, kalau kita puasa tapi solat tak penuh 5 waktu, puasa kita diterima ke tak? Okey. Dia macam ni Sallallahu Alaihi Muhammad nak faham puasa penuh tapi semayang tak kan? Dia umpama apa? Saya nak bagi perumpamaan dia. Fikir lu. Saya nak cari ayat yang mudah. Ada jawapan tu tapi nak cari ayat yang canggih sikit. So senang faham. Kita pi beli makan tapi kita pi beli makan dalam keadaan kita tak pakai baju. Kita makan tu dapat, kenyang pun dapat, tapi kita dapat malu. Kan? Satu perumpamaan dia. Yang kedua, macam kita pi Sallallahu Alaihi Muhammad, kita pi ambil duit, okey? Duit kita tu dapat, tapi duit kita tu duit haram, bukan duit kita. Kita pi ambil di bank, tapi rupanya bukan duit kita. Kita pi ambil duit dekat siapa-siapa, tapi duit kita boleh nikmati, tapi duit kita tu bukan duit kita. Okey, itu ayat yang mungkin payah jugalah. Tapi nak cari yang mudahnya, sembahyang tu adalah benda yang Allah nak nilai dulu. Kan? Tiba-tiba Sallallahu Alaihi Muhammad, puasa semua ni adalah pokok cabang-cabang dia. Okey? Pokok tu dulu Allah nak tengok. Nak tengok pokok tu dulu. Jadi kalau sembahyang, kalau puasa, dia puasa tetap sah. Tapi Allah nak tengok sembahyang tu dulu. Automatik puasa kamu ni tidak dilihat Allah sebab sebab syarat nak masuk syurga tu dia nak faham macam ni. Sembahyang tu macam kad ATM. Kad ATM. Puasa kita adalah duit. Puasa kita adalah duit. Okey. Duit hang tahu mana banyak pun, hang silap ATM satu pin je salah nombor, maka hang tak boleh ambil duit hang walaupun duit hang budak-budak. Betul. Jadi puasa hang pahala tahu mana pun, zakat pahala tahu mana pun, haji pahala tahu mana pun, tak ada nombor pin ataupun ada nombor pin tapi silap satu nombor je. Tak lewat tu Kan? Maka habis. Tak lewat tu tu Tak lewat tu jadi solat tapi duit tu tetap laku. Laku tak laku, duit tetap laku. Faham tak? Puasa tetap sah, zakat tetap sah, haji tetap sah. Tapi tak boleh ambil, tak boleh claim duit tu. Sebab tak ada nombor pin tadi. Sebab syarat dia mesti ada solat. Betul. Boleh? Gitu. Apa Baru jumpa ayat. Apa hukum kita sembahyang tarawih dan witir tidak dibuat? Hasan. Okey. Dia sembahyang tarawih tapi witir tak dia tak ada buat. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Dia kalau nak jawab cara orang beriman ni, cara memanglah semua kena nak tuntut kita buat witir. Sebab witir ni macam macam ni. Witir ni macam kita pergi rumah orang. Jadi kita pergi rumah orang. Lepas tu Sallallahu Alaihi Muhammad, kita pergi rumah orang. Lepas tu orang tu jamu makan. Okey. Lepas tu kita main belah macam tu je. Kita salam pun tak, bagi salam pun tak. Jadi tak beradab. Okey. Jadi umpama macam tu. Okey, jadi kita sembahyang tarawih ni nak beradab, tutup, bagi salam. Jadi witir tu umpama bagi salam dekat Allah, bagi salam dekat tetamu, nak balik dah, minta diri dulu nah. Kami nak balik dah. Jadi kita beradab, minta diri. So solat witir adalah minta diri penutup tarawih. Gitu. Tapi kalau tak buat, dia hanya sunat saja, tak ada masalah sebenarnya. Macam di rumah orang lah, kita balik-balik je tu ya, tak bagi salam apa pun. Jadi tak cukup lah kita ada tu. Tak pernah kemas lah, tak sempurna. Ustaz, try tengok di YouTube Ustaz Haji Zaharuddin tentang forex. Sebab saya sendiri yang dengar tu, abang tanya pasal forex tadi ni. Ya, betul. Yang tu memang pakar lah. Bila nak datang poli PD. Terima kasih Cendol. Nanti kita bawa Wahab
adik itu abang pergi poli ni. Poli ni depa ni antara excited jugalah, depa program yang hebat Di mana? juga. Abang pergi di Politeknik, Politeknik hari tu ni. Abo. Tahu ni sebelum PT. Duduk sana 7 tahun. No, duduk sana tu 7 tahun. Duduk mana? Duduk Politeknik. 7 tahun. Makan PD lah. Lah, PD. waktu apa tu? Askar lah. Apa? Kalau askar kan dulu. Askar, apa? PD famous lah. PD channel famous lah. Ah, Kubur. apa dia famous? Cendol. Dia makan sana. Cendol dekat itulah jalan pantai PD tu lah. Banyak. Nama apa? Ada Banyak, banyak dekat Teluk Kemang tu kalau di PD tu lah PD apa PD channel famous Tu yang warna merah. Betul. Dia punya pintu gerbang tiang warna merah tu. Di jalan tu tu orang panggil Ya, dekat Kubur, ya. channel dekat Kubur. Oh, ada kubur macam. Duduk situ 7 tahun. Cemuh ya PD tu. Ya. Kat mana dia punya camp tentera, camp polis kan? Tentera camp depan pusat sedar. Oh, okey. Dulu ni duk pergi ngorak budak-budak poli tu lah. Dulu duk ngorak budak poli tu lah. Dulu ni naik kereta prong-prong. Ya. Ngorak dulu ni. Lah dah lah. Okey, Wahab, cerita sikit sejarah kita ni. Sejarah hubungan kita. Dia mah tak tu Cuma ni. tu. Cerita dia. Ustaz mana ni nak bawa pergi cakap KS sikit lah. Tak kira kod dia tak faham dekat kampung. Okey, Jer. Duk dah. Laksa. Wahab duk mana kampung kau? Okey. Pasal tanya kampung, aku ni antara yang tak ketegak. Assalamualaikum. Yang tak tegak lah macam Ustaz Maneh kata tadi, yang antara yang tak ketegak. Aku dah 2 bulan dah duduk di KL haram tak boleh balik-balik Pasal apa? Pasal ikut perintah kawalan pergerakan. Boleh tak tu? Ya. Boleh di Ustaz tak tu? Kemah. Okey, Acau. Ustaz pada hari dia apa nama nak bagi info kami ni adalah anak-anak GPT, anak-anak kilang gula Padang Terak, mana hampa duk makan gula di rumah tu. Pak kami lah duk buat dulu ni nak cerita bagi gambar. Bukan dulu sampai sekarang. Sampai lah ni pun depa duk buat. Kalau hampa tengok di gula hampa tu ada cok gula Padang Terak tu. Tu pak kami lah duk buat tu. Nak cerita bagi gambar. Ya. Apa nak tanya apa kita tanya? Okey, kalau saya tambah sikit. Okey, tambah sikit cerita. Okey, so Wahab ni sama batch lapis dengan adik-adik saya. Jadi bila jadi nak ikut tu sebenarnya memang saya tak rapat sangat sebab depa ni bawah-bawah saya. Jadi tak rapat sangat waktu di sana lah sebab kita geng sepermainan tu berbeza level. Kan depa ada geng depa, babang ada geng depa. Tapi setakat selisih tu memang tahulah kan. Pot permainan tu. Dulu geng-geng abang kerja nak bully kami tu malah. Okey, jadi untuk makluman semua dalam Malaysia ni ada 2 sahaja kilang yang proses buat gula daripada tebu di Malaysia ni menggunakan produk kita tempatan. Hanya 2 saja di Malaysia. Iaitu kilang Cuping, kilang gula Felda Cuping Perlis. Satu lagi tempat kami lah, kilang gula Padang Terak di Padang Sanai, di sempadan juga dengan Kedah. Nak pergi jalan ke UUM di Kuala Nerang, Padang Terak, Kedah. Jalan spesifiknya. Betul. Jadi Wahab dengan saya ni kami duduk setaman. Jadi ayah dia dengan ayah saya kami kerja sekali. Kerja di tempat kilang gula Padang Terak tu lah. Okey, jadi saya punya pengalaman kerja di tempat di kilang gula Padang Terak. Kalau di belah Penang, tak ramai yang guna gula Padang Terak sebab dia guna gula prime. Untuk makluman, gula prime ni gula yang diimport. Okey, gula kami gula yang memang proses daripada tebu A to Z buat sendiri yang Malaysia punya produk. Betul. Okey, tu cerita dia lebih kukuh lah. Jadi kami setaman, ayah kerja tempat sekali. Jadi memang duduk tempat permainan pun sama, cuma batch berbeza. Jadi bila saya dah lepas sekolah, sudah tak jumpa dah dengan Wahab semua ni. Jadi sehinggalah Allah takdirkan saya menjadi Ustaz Manis dan Wahab pun Fikri pun menjadi Wahab Golok. Jadi jumpa balik dalam industri. Kalau apa nak tahu Ustaz Manis ni menikah dulu ni, tak silap kumpulan intim ke apa duk main dulu ni. Nuri Ya, konsert. Oh, dia
nikah buat konsert tu ni nak bayar apa? Di taman tu. Takkan lah. Kumpulan intim lagu apa? Sebelum diijab kabulkan. Betul bang lagu tu kan? Betul. Bukan kaleng-kaleng oh. Apa ingat? Bukan kaleng-kaleng oh. Wah, suruh mucin. Ya, kami buat. Suruh mucin tu mai sini. Ya, konsert di dengan sana. ceramah. Suruh mucin tu mai sini. Okey, Pak. Dan untuk makluman juga, kami duduk ni, kami duduk taman kami, keliling taman kami adalah tebu. Jadi kami duduk di dalam tebu. Betul. Itulah cerita dah. Dah. Duduk dalam tebu memang besar dalam tebu lah. Itulah sejarah kami. Duk tangkap puyuh bah dulu ni kot Okey. dalam tebu tu lah tu. Duk tangkap puyuh, duk tangkap ikan kapi bah dulu ni. Habis, habis terawih dekat puyuh. Lepas tu naik bukit Meriam. Tu ya. Okey. Ya. Bawah tak boleh Kedah agak. Aku antara yang tak ketegak. Sebab tu aku duduk di KL. Nampak? Sebab aku ni tak ketegak. 2 bulan lah buat dulu noh. Kan. Wah, nasyid sikit. Sebelum diijab kabulkan syariat tetap membataskan pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia. Boh. Bagi dia petang. Okey. Saya nyanyi lepas duduk dengar sedia dah. Boh bisa. Okey tu. Rumah tu. Ustaz boleh ajak kami main gitar. Ustaz ni boleh. Ustaz atas ada tak boleh. Ustaz ni boleh. Tak suruh ajak main gitar. Okey. Kampungku masuk. Okey, ada soalan. Apa tu? Kampungku masuk ke tepi taman. Oh, orang kampung baru. Pembawa mana? Pembawa mana? Padang. Oh. Update gerakan terbaru balik Kedah 8 Mei. Ya. Nanti saya balik. Tak saya ada nampak soalan bang nak scroll balik. Ya, soalan. Okey. Silakan. Ustaz, CA bekas pelajar sekolah agama dan mahir sedikit dengan ilmu yang dia ada untuk menjadi imam. Okey. Tapi apabila diminta menjadi imam, dia kata dia tak mahir serta selindung dengan ilmunya. Tapi perlu ke bersangka baik. Oh, dia tu kira sekolah tasfih baru tu lah. Lepas tu orang suruh dia jadi imam tapi dia duk pasal macam dia tak boleh tu. Nak jawab macam mana? Okey, yang pertama, situasi pertama kalaulah kawasan tu dia memang tak ada orang lain sangat. Okey, ustaz tak ada, tu imam pun tak ada. Maksudnya kalau tak ada dia ni, tak ada seorang yang wakil pergi melangkah ke depan jadi imam, maka sembahyang Jumaat tak berjalan. Jadi orang yang macam ni, maka dia panggil fardu kifayah. Siapa yang tak ada wakil, maka disebabkan kita ada ilmu tapi kita tak mampu dengan sengaja, dalam keadaan orang lain tak ada, kita seorang je harapan, maka hukum dia satu kampung dia berdosa, punca dosa dia kita sebab kita tanggung. Sebab kita harapan tapi kita tak pi sebab kita ada ilmu. Itu satu, boleh faham Okey. Tapi yang kedua, situasi yang kedua, kita tak pi disebabkan orang lain dah ada orang. Itu yang kata apa fardu kifayah ni, orang lain buat kita tak payah. Okey. Tapi yang tadi situasi pertama orang lain tak ada. Tapi sebabkan kita aja, macam abang di Sabah dulu, kalau kita tak pergi baca khutbah, kita tak buat sembahyang Jumaat jenazah, maka jenazah tu akan terbiar. Maksudnya harapan tu kita seorang je. Orang tak ada sangat-sangat. Okey, maka hukumnya berdosa atas kita kalau kita sengaja tak pergi. Kok mana pun kita hadapi. Okey, yang kedua, kok mana pun. Ya, jalan tak nak biar benda tu tak berjalan kan. Ya. Okay, yang kedua pejabat sekolah agama ni, Allah bagi ilmu kat dia. Sebenarnya kita kena faham, untuk belajar sekolah agama ni, bila tujuan kita belajar untuk kita bagi manfaat. Tu tujuan dia. Bukan untuk simpan. Ilmu ni umpama air yang tak boleh disekat, dia akan terus tetap mengalir. Ayak kalau dia sekat, dia akan bertakung, dia rosak, dia busuk lah ayak tu. So dia mesti mengalir. Ilmu kena bagi manfaat. Kita kena faham. Kalau orang yang tak mau bagi manfaat, dia tak faham konsep ilmu, maka tak dapatlah pahala belajar tu sebab dia tak faham tujuan dia belajar. Jadi bila dia ada ilmu, dia sepatutnya dia kena ke depan. Tapi kita kena faham, situasi yang ketiga, kalaulah dia tak mau pergi jadi imam, kita tak tahu kod setengah tu, ada orang dia tak mau jadi imam, dia ada penyakit, contoh kencing tak lawas, ni contoh. Kan? Kalau jadi imam,
dia sat-sat terkencing ataupun penyakit contohnya mudah kentut kan. Kalau jadi imam, kalau jadi apa-apa kat dia kena tanggung semua rukun-rukun solat jemaah tu. betul. Tapi orang tak tahu, dia seorang je, dia nak cerita ke orang, dia malu. Tak kena aku ni penyakit mudah kentut, aku ni penyakit mudah kencing. Kan, dia malu lah. Jadi, dengan keadaan macam tu, dia tak boleh ke depan sebab ada sebab-sebab yang menghalang, yang tu dibolehkan. Jadi, betul lah tu, kita kena bersangka baik lah. Dia faham tak? Faham. Lagi apa ada Beres. nak tanya soalan apa lagi? Tak, tunggu depan tanya soalan. Ya, sila. Sebab siang tak boleh hisap rokok. Malah nak hisap rokok. Masalah kalau mereka tanya, kalau mereka tanya abang apa nama, macam mana nak berhenti rokok, nak bagi jawapan apa? Try. Macam mana? Macam mana nak berhenti rokok? Macam mana nak berhenti rokok? Jangan bawa peti api. Dapat gas dah. Boleh? Dapat gas. Tak. Dah, rokok takkan boleh hisap kalau tak ada api. Tu kata. So, jangan bagi. Rokok sebenarnya yang punca tu api, bukan punca rokok. Mana ada orang hisap rokok tanpa ada api kan? So kita kena stop sebenarnya tahan guna api, bukan tahan guna rokok. Bukan tahan hisap rokok, tahan guna api. Sebab tak ada api, tak ada lah rokok. Cuh rokok lo. Pasal Okay. tahu, Berbalik. pasal tahu tu cuh rokok dah. Pasal api duduk di tengah. Apa dah Api duduk di tengah lah. Kena cuh. tu masalah dia. Masalah peti api bukan masalah rokok. Tu bang soalan tu. Okey, Ustaz. Ustaz, apa hukum kalau kita tengah Okay. solat tapi kita duk fikir benda lain? Okey, kalau kita jumpa dengan tunang, tiba-tiba tengah jumpa dengan tunang tu kita duduk mesej dengan tina lain, dengan cikaro lain. Apa perasaan? Nak jumpa bab nikah, nak sembang ni, bab antara pernikahan. Dalam berjumpa tu kita sembang dengan tunang orang lain, sembang dengan bini orang lain. So macam itulah perumpamaan dia. Okay? So kita nak jumpa dengan Allah, kan, tiba-tiba kita duk bagi perasaan dekat benda lain. Okay, jadi sama juga, satu tak beradab, satu kita dalam ayat kasar dia kurang ajar lah kita ni. Ayat kasar dia macam tu lah. Kita nak pergi jumpa Kita tak beradab. kita nak pergi jumpa dah tapi kita duk fikir benda lain. Tak boleh Apa hukum Okay, lepas tu apa tu hukum isap tu next Ustaz, kalau kita puasa tapi kita korek hidung. yang tu hak tolong jawab. Tak jawab hak bawah tu, hak atas tu tak apa. Buat macam tak nampak sikit, tak apa, tak ada Apa masalah. dia? Ustaz, kalau kita puasa tapi kita Korek hidung. korek hidung. Boleh? Tapi jangan korek ambil makan. Jawapannya tak boleh. Jawapan dia tak boleh kalau kita korek. Okay? Boleh korek. Selagi mana kalau kita korek tu, tiba-tiba rasa tom yam, kenyang, tu batal. Korek pasal tom yam, betul lah. Lagi korek, lagi tak rasa kenyang, tak ada masuk tangan dalam rongga, tak ada masalah. Boleh je. Sama juga. Telinga ke hidung. Ni korek, Tapi jangan ada sebab lah, jangan saja. ni korek sebenarnya makan kacang. Jem. Sungguh. Ustaz, apa hukum? Dia ada hak dia. Dia punya hak batin. Apa dah tu? Ustaz, apa hukum isap? Apa dah tu? Tak nampak. Kalau kita terlambat sembahyang maghrib tapi azan untuk isyak dah masuk, bolehkah kita sembahyang maghrib lagi? Tu soalan aku. Jadi soalan ni dah macam dah ada. Okey, kalau kita terlambat sembahyang maghrib. Okay, kalau dah azan, tak sembahyang lagi, tak boleh lah. Habislah maghrib tu. Tapi kalau kita tak azan lagi, maka walaupun di hujung waktu, kita masih lagi boleh sembahyang sebab masih dalam waktu maghrib. Lagi mana tak azan, maka masih dalam waktu. So masih boleh sembahyang. Walaupun kita sembahyang maghrib, hujung, tiba-tiba tengah sembahyang tu azan isyak masuk. Masih lagi dikira maghrib. Boleh ya? Boleh. Dengan syarat mesti sembahyang sebelum azan seterusnya. Walaupun hujung. Tu. Kesimpulannya macam tu lah. Siapa tanya? Pahala kita dapat E, grade F lah punya pahala. Sah tapi grade F. Jadi ikut tu, dia jadi ikut tu. Dia gitu. Tapi sah lah. Apa ni wahak sikit soalan. Tak apa soalan ni sekali aku jawab lalas aku. Apa yang duk tanya lalas ni? Dah betul tanya lalas tu. Nak boleh? Lagi. Hak Ustaz macam lepas dia pun hak. Guna. Soalan seterusnya. Soalan hak dia tanya tu saya jawab pula dekat live saya. Tadi tak boleh jawab. Okey, boleh.
Okey. Usut hukum isap rokok. Okey. Usul isap kok dah tu. Usul isap kok. Ustaz, kalau kita terlupa. Tanya hukum. Tak apa. Ni soalan hari ni. Ada soalan hari ni. Tak apa, sabar. Okey. Ustaz, kalau kita terlupa niat puasa tapi diri kita tetap nak berpuasa macam mana? Tu soalan bagus tu. Tu soalan bagus. Siap. Mana dia? Aku, kalau bangun dari tu tengok-tengok, kita keluar. Siap berada ha? Ustaz, Tengok, adik. kalau kita terlupa niat puasa tapi diri kita nak puasa macam mana? Kalau terlupa nak niat memang tak boleh ha? Betul lah. Tapi kalau kita Kisah. Kalau kita terlupa nak niat, okey. Sebelum okey, dia kata apa Kisah? Kalau kita terlupa nak niat puasa tapi diri kita tetap nak berpuasa, okey. Waktu kita nak tidur, kita dah set dah memang aku nak puasa esok. Sebenarnya itulah niat. Tak perlulah sahaja aku tak payah. Oh, kalau kita Kan? abang tak esok Kita aku nak puasa tu kan niat dah tu. Niat dah tu bukan kata sahaja aku berpuasa esok tak payah. So bila terlintas niat ni lintasan hati. So kita dah kata, Ustaz saya nak puasa esok tapi saya tak niat. Sebenarnya bila nak puasa itu dah niat dah tu. Oh, Kan? Dia faham tak? faham. Elok. Betul ni. Saya nak puasa tapi saya tak niat lagi. Dah nak tu kira niat dah tu. Nak tu kan Niat tu dah kehendak lintasan hati. Okey, jawapannya tetap sah lah. Tapi kalau memang langsung tak terlintas, esok baru terlintas lepas subuh, kalau puasa wajib tak boleh. Tapi kalau puasa sunat, selagi mana tak makan, maka boleh niat walaupun lepas subuh. Elok. Yang sunat. Okay. Okey. Hak ni elok ni. Ustaz bagi pencerahan Mana, sikit pasal sembahyang Jumaat. Apa hukum dah? Lebih 8 kali dah ni. Seperti lah ni kan COVID-19. COVID-19. Itu jawapan dia. Bila ada musibah, dia konsep hukum fiqh dalam Islam, kita ambil mudarat kecil untuk mengelak mudarat besar. Dia maksudnya apa? Kita tak pi semayang adalah mudarat. Tapi kalau kita pi semayang, lagi mudarat. Dua-dua ada mudarat. Okey? Yang ni kita tak pi ada mudarat. Kalau kita pi lagi mudarat, takut penyakit berjangkit lagi besar. Maka dalam hukum fiqh, kita ambil mudarat kecil untuk nak buang mudarat besar lagi teruk. Maka hukumnya dibolehkan. So tak ada masalah pun sebenarnya. Benda tu kan tak ada masalah. Macam kena ganti ke apa tak ada tak payah kena ganti pun kan. Tak payah. Tapi nak tanya Asal, ni yang kita duk tanya ni lepas buka ni memang nak pergi masjid ke? Tanya. Nak pergi masjid apa? Yang tanya ni pastikan dia kena pergi paling awal, jangan ponting Jumaat. Kalau kita baru kita layak tanya. Kalau kita dah buat masjid pun tak pergi, dia beri gaduh nak tanya, jadi macam mana kan? So, kita kena bagi perkemas dulu lah. Jangan tinggal masjid lah lepas ni. Oh, ni ada soalan kita pasal adik macam. Okey. Ustaz nak tanya apa hukum kalau Bagi bangun kita- dari tidur tengok keluar April. April lah. April ke boleh? Tu dia kata kalau dia tidur, dia kata dia tidur lepas tu Okey. dia bangkit tengok keluar ayat mani. Buat apa? Okey, kalau dah terkeluar mani, bangkit mandi tu lah. Okey, bangkit mandi, lepas tu tak ada masalah. Teruskan puasa seperti biasa kalau normal. Oh, tak ada masalah apa no? Okey, kalau kita sedar, bila kita sedar, kalau kita sedar tu selagi mana sebelum subuh, maka tak apalah, kita sedar pukul 3 ke 4 kan. Kita mimpi, terkeluar, kita sedar pukul 3 ke 4, nak bangkit mandi sejuk sangat awal lagi, kita tidur, tu tak ada masalah. Jangan sampai kita sebelum subuh. Itu satu. Okey, yang kedua, kita tak sedar langsung. Ni kalau siang. Kita tidur siang. Tidur siang tiba-tiba memang terkeluar mani dalam keadaan kita tidur siang tu. Maka yang kelekeh macam ni, sedar tu jangan tangguh. Bangkit mandi tu puasa seperti biasa. Mandi wajib lah, mandi hadas. So tak ada masalah pada puasa tu. Puasa dah seperti biasa. Ya. Tapi kalau yang jenis kalau yang package tak sengaja. Kalau package sengaja tu sendiri faham lah.
Ni sengaja lain cerita lah, Kan? lain cerita. Sengaja lain cerita. Yang tu kena buah apa? Buah luku ke buah. Yang tu ikat getah bola seluar. Ikat getah. Gatal sangat. Ikat getah di palau. Ah, lepas ikat getah tobel pula apa? Jetik pula kena. Beri dah senak tu boleh tahu. Okey, next. Apa ni tanya I jadi Ni. Ustaz, sos topak Ya. dalam Mesih ada cas kan? Adakah itu salah satu riba dan adakah kita berdosa sebab melakukan sos topak? Tak apa sos. sos tu dia. Tak tahu. Sos cicah makan tu tahu. Sos. Topak dalam Maxi ada charge kan? Okey. Adakah itu salah satu riba dan okey. Bukan, itu bukan riba. Dalam perniagaan ni dia ada kos perkhidmatan. Macam kita ni lah, macam contoh dia macam kita order COD kan, delivery. Harga RM5. Kemudian kalau nak banyak kita jadi RM6.5, RM5.8. Yang tu kita tak boleh elak. Itu kan kos penghantaran, kos perkhidmatan, kos pengeposan. Dia ada kos-kos charge perkhidmatan itu adalah harus dalam hukum Islam. Dalam ekonomi Islam memang ada. Kita nak buat modal tenaga kita. Kan? Jadi tak ada masalah. Oh, tak ada masalah benar tu. Okey dah jawab Ya. dah. Cuma jangan melampau. Jangan lempar. Ada hak dia. Hak dah. Betul? Ha. Ustaz tadi dah jawab dah. Hukum bersiku. Pasal forex. Hukum main kutu. Mengkut. Boleh, tak ada masalah. Harus. Oh, mengkut boleh? Jangan ada tipu. Mesti ikut dia punya rantaian dia. Sumber tu mesti sah. Sumber tidak ada haram. Tak ada masalah. Mainlah. Hukum tinggal banyak kali Jumaat dah sebut tadi. Dah setarah tu tu. Ya. Hukum bersugi selepas subuh. Tak ada masalah. Boleh. Jangan telan Colgate sudah. Ustaz buka Q&A hang tu abang tekan Q&A tu pun mudah weh. Saya pun tak kena nak scroll satu-satu lah. Tekan Q&A tu. Mana? Tu dekat bawah kali tu dekat tepi komen tu dia ada tulis Q&A tu. Tekan tu. Dia ada Q&A. Tu kat bawah tu kan ada komen, lepas tu ada gambar. Lepas komen? Tu tepi. Oh, ya. Q&A tu apa mudah ni. Pekat nak tengok. Yang tanda soal ni Ada tanda soal tu. Tak ada pun. Sedap. Hampa nak tanya soalan apa tekan tu. Oi, dia tanya soalan apa? Oh, macam tu. Soalan apa ni? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hukum kalau kita. Besar mana Allah tu? Nak jawab kena tu. Oi. Masalah Wahabi ni. Ustaz, soalan ni dah lama nak tanya. Banyak yang liuran tapi jawapan macam-macam. Cuba Ustaz bagi pencerahan. Okey. Jadi soalan lah kita sebut je. Buka dekat Q&A. Baru senang Ustaz. Okey. Kita dah buka dah. Ustaz. Kita nak Ustaz dah rumah ni panas. Line berapa duit pakai? Line macam pakai line bayar RM1 Oh, ni telok ah. Sorang dengar. Kan sini atas bukit. Sorang dengar apa nama gambar tak boleh. Gambar ah. Gambar dia blur. Sebab sini atas bukit, line dia tak kuat. Oh, tak okey. Pakai mahal. Mahal tak orang pun dekat slow. Oi, gap, pergi panggil bucin suruh main besok lah dia. Pergi panggil bucin suruh main besok Okey. lah ni. Tu. Tak duk keras hai. Ustaz buka dekat Q&A. Ada lagi soalan? Tak, tunggu tak. Lah bang aku. Sat. 20 saat. Sat 20 saat. Buat ya Allah. Lain aku. Ustaz tolong buat COD durian. Mai hantar dekat Segara ni. Ustaz ni nak bagi tau. Tunggu buah di dusun ku tu jadi. Nanti ku nak jual. Nanti hampa beli aku. Buah durian kampung. Ustaz tak ada aku lah Ustaz cokok dah.
Okey. Okey, apa soalan?